Alhamdulillah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita wa taala kerana pada pagi ini sama-sama dapat kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah dan juga dapat kita duduk berian i'tikaf sementara menantikan masuknya waktu syuruk, serta dapat kita berada dalam jilsah ilmiah, dalam majlis ilmu yang mana kita mengupas kitab hadis qudusi. Dan insyaAllah pada pagi ini kita masuk pada tajuk yang terakhir, iaitu tajuk yang ke-74 ya, tentang keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab ini pun tuan-tuan kita telah mulakan pengajiannya pada 7 hari bulan April 2019. Kalau tak catat lah 2019. Jadi lebih kurang 4 tahun lah ya tuan-tuan, 4 tahun. Alhamdulillah kita dah khatam lah. Lepas tu adalah yang golek pagi ni dah tutup ngaji kan. Uluk panggang pun kan dulu lah kan, dulu ya. Ada telur ke pudang panjat ke tak. Ini buatlah kan ni kan, tajuk ni. Dan insyaAllah tuan, kita hatam kitab ni, kita sambunglah kitab adab saya tu. Kita habiskan yang tu, kemudian kita carilah kitab baru. Sementara nak tunggu buku yang ketiga ni, ada tu ada, tapi saya kena habiskan mengaji dulu. Saya punya supervisor dah sound, ustaz dia sibuk buku, dia punya tak habis lagi tak. Jadi saya kena habiskan dulu lah. Habis tu insyaAllah. Benda dah ada tapi nak kena teliti betul-betul lah. Jadi benda tu memang ambil masa. Dulu masa PKP penuh tak ada masalah sebab saya menghadap dia Daripada pukul 7 pagi sampai pukul 2 pagi menghadap buku ke tak. Tak ada benda nak buat. Masa tu tengah tunggu Viva Jadi sekarang ni dah, bila dah macam ni dah memang agak sukar lah. Jadi harap insyaAllah doa-doa saya tuan-tuan dapat selesaikan segi pengajian ni insyaAllah lah kan. Barang-barang bahan semua dah ada dah kan, tajuk semua barang semua dah, cuma nak kena teliti balik, cek satu susun semua balik. Itu orang kata ya, orang kata barang dah beli cuma nak kena susun, nak potong nak balik, itu je lah. Itu ambil masa, yang tu ambil masa ya. Baiklah tuan-tuan, kita baca matan hadis ini bersama-sama dalam tajuk keampunan Allah dan perlindungannya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana akram wa a'zamu afwan min an astura ala muslimin fid dunya thumma afdahuhu ba'da an satartuhu wala azalu aghfiru li'abdi mastaghfarani. Maksudnya dalam hadis qudsi ini, akulah, yakni Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan Maha Agung untuk memberikan kemaafan dan dengan jalan menutup keaiban muslim di dunia. Kemudian mereka tu orang yang melakukan maksiat tadilah ya. Orang yang buat maksiat tadi, Allah tutup aib dia. Dia buat maksiat dia malam hari, siapa pun tak tahu, kawan-kawan dia je yang tahu. Makanya orang kampung tak tahu, orang rumah pun tak tahu, balik-balik lah. Ada apa bang? Tengok bola tadi, padahal ke mana-mana pergi kan. Jadinya Allah tutup, tak beritahu ya. Dan kemudian mereka menelanjangi rahsianya itu. Dia orang yang buka aib. Kau tahu tak, malam semalam
Aku tipu bini aku, kan? Dia tanya aku, bang gimana bang, pukul 2 pagi, 3 pagi aku balik. Aku cakap ni aku bola. Mana ada bola malam, bini aku kan dia bola kan. Kau tahu pergi mana? Dia cerita. Padahal benda tu apa? Tak tahu. Kan? Dan baru-baru dapat pengetahuan pada isteri dia dah bergaduh. Tak? Jadi Allah dah tutup air tu, dia pergi buka. Kan? Kemudian mereka menelanjangi rahsianya sesudah aku menutupinya. Padahal tengok, Allah jaga aib orang pada dia ni bukan buat benda baik, dia buat benda jahat. Biar Allah tutup. Kan? Ataupun kisah-kisah silam kita dulu. Sebelum jadi ahli masjid ni, jadi bouncer ke, pernah jadi orang kata kaki pukul, kaki dulu, kaki nombor ke dulu. Kita dulu jahat. Sekarang alhamdulillah dah baik semua kan, dah sejuk tengok mata memandang lah. Dan kita pula awal tu sebaik-baik kan, saya dulu tak macam ni lu haji. Ya. Dia bercerita ke orang. Dia cerita ke orang, agak-agak dia diam. Dia cerita pada orang lain pula. Ente nampak dah ada depan staf pertama tu kan. Dia tu dulu. Jadi bila dia tu dulu, orang lain-lain tu semua akan tengok apa nanti lepas tu. Patutlah rajin pergi masjid. Kan? Rupa-rupa dulu dia punya jahat lain macam patut rajin datang ke depan kali tu. Siapa yang buka cerita tu? Kalau kita sendiri tak buka aib kita buat apa? Kenapa kita nak kena buka? Dia sudah. Ini kita dengan Allah SWT. Kan? Nak cerita ke orang pun ada tak? Saya dulu bukan orang baik pun, tapi alhamdulillah Allah bagi hidayah sudah. Tak payah kita detailkan apa yang kita buat, apa yang ni. Benda tu kita detailkan di hadapan Allah SWT. Allah yang maha tahu. Tapi Allah Ta'ala nak pengakuan kita. Bukan Allah tak tahu, memang Allah tahu. Ya Allah, aku dulu macam ni, aku dulu macam ni, Allah tahu. Tetapi Allah nak pengakuan. Confession lah. Allah Ta'ala nak pengakuan kita. Kan? Itu yang Allah nak. Kita mengaku betul kita buat dosa. Mengaku salah tak? Jadinya atas sebab itu. Bukan cerita ke orang aku dulu macam ni, aku dulu macam ni. Siapa tak kenal aku dulu kat kampung dulu tak? Kan? Tak payah cerita ke orang dah. Sebab benda itu akan menyebabkan kita ni, orang pandang kita, hati kita betul-betul bersih. Tetapi belakang kita orang dah buat cerita macam-macam lagi. Tak perlu tuan-tuan. Sebab tu Rasulullah tak tengok kisah silam Umar Al-Khattab, siapa engkau sebelum kau masuk Islam. Walaupun memang dia jahat, memang jahat sungguh. Kan? Abu Sufyan, dia jahat dia sebelum dia masuk Islam. Rasulullah tak pandang semua ni. Engkau dah masuk Islam, yang dalam tutup terus. Tak. Yang dulu-dulu cerita tak ada cerita dah. Habis. Kita yang sekarang. Yang sekarang yang kau buat. Itu. Ni ni Allah Ta'ala bagi tahu. Iaitunya bila mana Allah Ta'ala dah tutup aib mereka, makanya mereka ini buka aib rahsianya sesudah aku menutupinya. Dan aku sentiasa wala azalul aghfiru li'am, dan aku sentiasa mengampuni hambaku selama hambaku meminta ampun dariku. Lagi mana nyawa kita ni masih ada dan kita bertaubat minta ampun pada Allah SWT, makanya mintalah ampun. Kan? Dalam surah Az-Zumar selalu saya bacakan, qul li ibadiyallazina asrafuna ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Wahai Muhammad, bagi tahu pada umat aku yang melampaui batas, asrafuna ala anfusihim, mereka melampaui batas diri mereka sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia. Sepatutnya sebagai seorang hamba, takat ini je hak yang kau boleh buat, tapi dia telah melampaui batas. Dia melanggar hukum Allah Ta'ala, dia langgar perintah Allah Ta'ala, melampaui batas. Dan dosa yang dia buat itu memang dosa yang menggunung tinggi. Tapi Allah Ta'ala kata apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah mereka putus asa untuk minta rahmat Allah. Jangan pernah dia rasa Allah takkan terima taubat dia. Kecuali orang yang melakukan perbuatan syirik, ya. Makanya sebab dia tu dosa yang paling besar lah terampunkan. Selagi mana selain daripada tu, ya, mintalah ampun pada Allah, bertaubatlah. Kan?
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Itu takkid tuan-tuan, pasti Allah Ta'ala akan ampunkan yaghfiru dzunuba jami'a, semua sekali apa dosa kau buat pun, walaupun membunuh macam mana, semua Allah Ta'ala akan ampunkan. Kenapa? Kerana innahu huwal ghafurur rahim. Kerana Allah SWT itu maha pengampun dan maha penyayang. Itu Allah Ta'ala harap. Jadi mintalah, janganlah kita putus asa. Hadis kursi riwayat Hakim dan At-Tirmizi dari Al-Hasan Basri. Hadis ini bersatu hadis mursal dan diriwayatkan juga oleh Abu Ja'far Muhammad Al-Uqaili dari Al-Hasan dari Anas radhiyallahu anhu. Dan dia pun typing error dah. Anas ni ada dua dah. Dari hadis di atas dapat kita fahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat pemurah, sangat dermawan dan sangat luas rahmatnya. Begitu luas rahmatnya sehingga dia sentiasa membuka selebar-lebarnya pintu taubat bagi orang-orang yang bertaubat dan memohon ampun dengan memenuhi syarat-syarat taubat sebagaimana semestinya. Kadang-kadang kita pun heran orang yang mana mengekalkan diri dalam maksiat ini, seolah-olah bagi dia ni ataupun orang yang ambil jalan bunuh diri ke apa ke, mereka seolah-olah menafikan qada dan qadar Allah Taala. Qada dan qadar Allah. Allah Taala buka pintu sebabat seluas-luasnya. Selagi mana nyawa tu belum sampai ke kerompong tu kan, maka mintalah. Tapi ada sebab faktor kejahilan mungkin, hati tu rasa macam dia rasa takut, Allah tak terima. Ataupun terjumpa dengan orang yang salah, pergi tanya orang yang salah, makanya dia kekal dalam keadaan kesesatan itu. Dan Allah SWT telah apabila Allah SWT telah memaafkan seseorang di dunia ini kerana telah bertaubat, menyesal atas keterlanjurannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi kederhakaannya, dan meminta maaf kepada orang yang bersangkutan dan beristiqamah tetap pendiriannya. Maksudnya istiqamah konsisten dalam melakukan amalan, dosanya tidak akan diganggu gugat lagi. Dengan syarat bila mana dia bertaubat, menyesal atas perbuatan dia, itu syarat taubat, menyesal atas perbuatan, atas keterlanjurannya, kemudian dia tidak berjanji tidak akan mengulangi lagi apa yang dia buat lagi, dan meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kalau dosa dengan manusia, dia minta maaf, dia minta halal, minta apa semualah. Kemudian istiqamah, terus kekal dalam kebaikan. Itu tanda taubat. Jadi taubat itu tidaklah perlu kita menunggu surat ataupun apa saja pada malaikat datang hantar, encik, taubat encik telah diterima, dia takkan turun. Dia akan jadi macam tu. Taubat itu dapat dilihat dengan perubahan sikap. Kadang-kadang orang kata dia kan, dia ni dulu hero, tapi alhamdulillah sekarang dah berubah kan. Jadi nampak ada perubahannya itu. Dan juga taubat dosa ini tidaklah memerlukan pada tempat-tempat tertentu. Dan taubat ini tidak memerlukan kepada waktu-waktu tertentu. Tunggu bulan puasa esoklah aku taubat. Dia tak ada. Kita mati esok macam mana? Tak kira tempat. Tunggulah aku ingat taubat nanti aku pergi Mekah lah. Buat umrah esok taubat lah. Tak. Sekarang, bila kita dah sedar diri, sekarang kena taubat. Walaupun dalam tempat maksiat. Taubat dulu. Taubat ni dulu. Lepas tu balik rumah nak mandi, buat solat taubat ke, nak buat solat sunat ke, itu lain cerita lah. Nak tanya ustaz nak baca surah apa kalau surah taubat ni? Ada bantam sajalah, surah apa yang tahu. Sekarang sebut surah susah pula, tak jadi taubat pula. Dia tak? Jadi kata baca surah tu surah ni, saya tak hafal lagi lah. Tak apalah, nanti saya taubat. Taubat tak apa. Nanti. Kan? Antam sajalah, wallah lah, kuliah lah, bacalah apa pun. Faqra'u ma tayassara minal Quran lah. Bacalah apa-apa yang mudah daripada Quran. Tak ada masalah pun. Tidak ada surah-surah khusus pula mesti tak ada. Dia kena sunat bacalah.
Kan? Apa yang kita tahu je, faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca apa yang mudah daripada Quran. Maksud yang mudah Quran tu apa yang kita ingat boleh baca. Pulang berbina lah. Inna a'tayna baca lah. Ya. Jadinya yang penting sikap perubahan tu kena ada. Hati tu mahu ada perasa penyesalan. Itu yang Allah Ta'ala nak. Ya. Yang kita buat solat sunat tu itu kemudian datang. Dia akan datang nantilah. Ya. Dan juga taubat ataupun kita ni nak minta redha pada Allah, restu pada Allah. Ya. Bukannya semesti tentunya. Contoh kata sebab saya nak dekat lagi kepada Allah, maka saya pun membeli pakai jubah yang mahal lah katakan. Tak, sebab dengan jubah mahal nanti dia akan menjadi saksi saya di hadapan Allah yang saya ini adalah orang yang membelanjakan harta saya untuk agama Allah. Kan? Atau saya beli jam yang mahal supaya saya dapat melihat waktu solat dengan betul. Tak jadi. Kan? Yang memberi manfaat kepada kita bukan sebab pakaian kita, membanding kita punya jubah harga RM300, orang lain jubah RM80, maka dengan sebab jubah kita RM800 kita lebih dekat pada Allah, tak ada. Ya. Kopiah kita beli dengan harga RM400. Ya. Mahal pada orang lain RM10 je pasal malam. Jadi tak ada. Tidak ada punca itu menyebabkan dia akan menjadi saksi depan Allah Ta'ala bahawasanya inilah kita beli untuk agama, tak ada. Suratul Ghafir sebut apa? Al-malu wal banuna zinatal hayatad dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak kamu tu ialah benda perhiasan dunia je pun. Tak kira lah kita gunakan untuk datang semayang, harta kereta, kenderaan kita datang, itu semua hiasan dunia. Kalau kita menafaatkan dia untuk agama, dapat lah. Waktu kita pergi ke dandut ke mana, tak dapat lah, tak jadilah. Benda-benda macam ni tak jadilah. Waktu kita guna untuk agama, jadi lah. Jadi benda tu ada, dia bukan bertempoh 24 jam lah. Maksudnya kalau kita gunakan kenderaan, pakaian kita gunakan untuk ni, okey dapat. Dan bukan semestinya mesti pakai jubah mahal pun tak, pakai baju Melayu, pakai t-shirt apa, tak ada masalah pun. Tetapi yang menjadi wal baqiyatus salihat tu apa dia tuan-tuan? Iaitu amal jariah kita. Ya, kalau RM300 itu kita sedekahkan kepada orang yang memerlukan, orang yang nak belajar agama, kata contoh bagi anak-anak yatim. Kita ada RM400 kita bagikan kepada pihak surau untuk urusan surat aktiviti surau. Kita ada RM700 kita bagi pada masjid untuk usaha masjid. Belilah apa-apa yang patut, saya cakap dah. Kalau kapet-kapet dah, kalau slipper-slipper, itu yang akan menjadi kita punya amal jariah yang pahalanya jalan 24 jam. Apa yang ada pada badan kita itu semua harta yang mana kita pakai guna terbaik, insya-Allah dapatlah. Ya. Tidak ada nilai-nilai tertentu. Ya, untuk dapat redha Allah ni mesti pakai yang mahal, pakai tak sebut yang tu pun. Kalau Rasulullah sebut pun, kalau macam hari raya, Rasulullah kata pakai pakaian yang kamu suka, yang cantik, yang pada-pada kamu, okey. Kita pakai pakaian yang mahu lah. Kan? Makanya bukanlah atas sebab itu orang itu dekat dengan Allah dengan sebab apa? Dekat pakaian yang mahal ke dengan tu tak ini. Apa yang kita belanjakan untuk agama, itu yang akan menjadi nilai. Apa yang kita gunakan untuk diri sendiri, itu hanya untuk kita punya hiasan kita sahaja. Kalau kita gunakan dia untuk kebaikan, insya-Allah dapatlah kebaikan. Tak. Tapi kalau gunakan untuk bukan tujuan itu, walaupun pakaian macam pakai jubah dan sebagainya, tapi pergi mencuri tak? Dia tak jadi juga. Jadi itulah kata tadi tak. Sebab Allah Ta'ala punya keampunan ni cukup luas. Jadi Allah Ta'ala tak pandang siapa pun. Kalaulah agama itu dilihat dari sudut harta, maka orang kaya-kaya semua masuk syurga, senang banyak. Tetapi kenapa Rasulullah SAW duduk di syurga nanti, kalau nak cari aku bersama dengan orang-orang miskin. Bukan doa orang kaya, doa orang-orang miskin. Kenapa? Sebab mereka ni walaupun harta mereka tidak ada di dunia, tapi mereka masih dapat taat mentah Allah SWT. Masih mentaati Allah walaupun ada kekurangan. Ya, ini yang banyak special. Tadi tentang taubat tu anak. Akan tetapi dosa yang tidak diminta keampunan dan dirahsiakan oleh orang yang bersangkutan,
taubatan, Allah akan tetap membentangkannya kelak di hari kiamat. Yang mana dosa yang kita dah taubat di dunia, bil balash, orang Arab kata apa, bil balash, settle lah, maksudnya di akhirat tak buka lagi dah, ya kan? Dosa-dosa kita zaman-zaman agogo dulu, zaman-zaman cucuk langit dulu, ya, kalau dulu tak sudah disebabkan dengan taubat, Allah tak terima taubat kita, di akhirat tak buka lagi, sebab dah ampun, di dunia dah settle. Tetapi sekiranya orang ni dia tidak bertaubat, walaupun dosanya tu buat dia secara rahsia, senyap, kan, orang pun tak tahu, dia seorang yang tahu benda ni akan dibuka di akhirat esok. Itu jam baru tengok, ya Allah, malunya aku budak. Orang pakai tengok, rupanya selama ni dia lah yang curi slipper masjid, kan. Orang nak cari-cari, hilang-hilang dia rupanya jual kat bandar, kan. Kan dulu ada juga kadang-kadang masjid dia buat macam masjid tu slipper, atau slipper tu dia masjid nama sekian, contoh tak. RNA pun dah buat dulu. Sekarang RNA pun tak buat dah, ya. RNA Seremban dekat sejadah dia tak, dekat sejadah dalam surau, kan, RNA ni dulu. Sebab orang pakai sapu habis, kan, buat kenangan. Kau tahu dia orang ni, aku buat koleksi, setiap kali RNA yang aku singgah, semua aku habis sejadah dia dah, tengok ni RNA, seronok pula. Alah, RNA pun fikir juga, tak boleh jadi, alah beli sejadah biasa lah. Pergi beli sejadah dekat Maidin, dekat Jalan Tak, letak dekat situ sampai mayang-mayang lah. Nah, dulu memang ada dulu lah. Tak pakai hilang. Orang pakai ambil buat kenangan, orang bukan kira sejadah tak sejadah, kan, janji lain pada yang lain. Ya. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menunjukkan sifat Al-Karim. Al-Karim ni ialah, ya, maksudnya maha mulia, kan, maha mulia. Tapi dalam ni dia ada terjemahan dia silap sikit, ya, Al-Karim tak. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menunjukkan sifat Al-Karim yang telah disebutkan di dalam hari kursi tersebut. Ya, di antaranya dalam surah An-Naml ayat 40, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan sesiapa yang tidak bersyukur, maksudnya siapa yang kufur, ya, maka tidak menjadi hal kepada Allah. Tak ada masalah pun. Kalau semua orang kufur pun tak ada masalah, tidaklah mengurangkan kerajaan Allah SWT. Dan kalau semua orang menyembah Allah pun tidaklah menambah, ya, kekuatan ataupun kerajaan Allah SWT. Kenapa? Sebab setiap amalan yang kita buat ini adalah untuk diri kita sendiri, ya. Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, ya. Jadi tidak beri apa-apa kepada Allah Ta'ala. Sebab amalan ni yang kita buat, inilah kita akan bawa sebagai bekalan di hadapan Allah. Dan sesiapa yang tidak bersyukur, maka tidaklah menjadi hal kepada Allah, kerana sesungguhnya Tuhanku, ya, fa inna rabbi ghaniyun, maha kaya lagi maha mulia, kan, bukan mahir lagi pemurah, kan, lagi maha mulia. Kemuliaan Allah Al-Karim tu mulia, kan. Yang kedua bersama, ya, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Surah Al-Infitar ayat ke-6, wahai manusia, apakah yang memperdayakan, ya, ini boleh berlaku derhaka kepada Tuhanmu yang maha mulia, ya. Kenapa manusia ni, Allah tanya balik kepada orang-orang yang mana melakukan maksiat, ya, apa sebenarnya yang menyebabkan kau ni boleh kena tipu ni, ya, macam mana boleh kena tipu ni, macam mana kau boleh diperdayakan, ya, supaya derhaka kepada Tuhan. Allah tanya balik, kan. Ni esok di akhirat bila ditanya benda macam ni, manusia akan menyalahkan siapa? Syaitan, iblis. Ni orang ni binatang ni semua jahat dia, kan. Bila apa jawab iblis? Ya, apa jawab iblis? Bila mana bila mana manusia yang ahli-ahli neraka ni maki hamun dia, tak, ya, macam-macam kata kat dia, engkau lah menyebabkan aku di dunia dulu, patutnya aku jadi orang baik, engkau yang bawa aku jadi orang jahat, engkau semua engkau salah, ha? Dia jawab apa, kan? Sebiji macam Abdul Wahab jawab tak? Kau dah tahu yang ni penyamun, yang ni penyangak,
yang kau pikuk dia pasal sebiji ada wahuk punya dialog tu lah tu. Iblis jawab macam tu je. Engkau dah tahu di dunia dulu kau dah belajar kan, ustaz-ustaz dah bagi tahu jangan ikut aku, jangan ikut aku, betul tak? Dan dalam Quran dah terang dengan nyata, inna syaitan adu mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Quran mana sebut, Nabi kau pun dah ajar, dan kau tu juga pasal ini memang kerja aku. Memperdayakan manusia memang kerja setan iblis. Kerja pekerjaan dia sebagai job, tarik manusia masuk neraka, kerja dia bukan part time, bukan saja-saja ada masa kan kita pergi lah, bukan. Memang kerja dia satu pekerjaan. Macam kita lah tuan jadi cikgu ke, jadi polis ke, jadi apa, pekerjaan kita itulah kerja dia. Dah pada tahu aku lah macam ni, kau ikut Ustaz. Bukan kau tak diberi kitab, bukan kau tak diberi Nabi. Tak nak salah siapa, ini kerja aku. Kan? Aduh, yang lalah kali kata apa? Walau tarayal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Kan? Bila kamu tengok orang-orang mujrim, orang-orang yang melakukan kejahatan ahli-ahli neraka ni, mereka tunduk kepala di hadapan Allah SWT. Mereka minta apa? Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, sesungguhnya kami telah mendengar, kami telah melihat. Kami telah melihat dan kami juga telah mendengar. Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka dengar? Mereka dah tengok neraka tu. Mereka dah dengar jeritan ahli-ahli neraka dalam tu. So, dia minta apa? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikanlah kami ya Allah ke dunia. Kerana apa? Na'mal salihan, kami nak beramal soleh. Ya, kenapa kau nak beramal soleh? Kerana sungguhnya kami telah yakin akan adanya neraka. Macam ni jam. Tak, ini dah sama macam Fir'aun. Kan? Aku lagi tak jumpa Tuhan Musa, aku tak nak beriman. Aku nampak Tuhan Musa, aku nak beriman. Kan? Lima syarat yang takkan mungkin. Sama juga yang ni. Minta balik ke dunia celah mana? Dunia dah habis hancur semua dah. Bukan takat ni, habis semua dah. Kan? Dah habis dah, tak ada peluang lagi dah. Sekali je. Kullu nafsin dha'iqatul maut, sekali orang mati. Penciptaan Allah tu banyak ni je dah, tak ada lagi dah. Mana ada. Kan? Menyesal sungguh-sungguh pun tak guna. Tu kata dia nak settle kat dunia, tuan-tuan tak? Kemudian ada surah Al-Alaq ayat yang ketiga, Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Ya, maksudnya baca apa? Ya, apa saja maksud baca sini, Iqra' ni ialah punca untuk kita mendapatkan ilmu. Antara cara kita dapatkan ilmu ialah dengan cara membaca. Lepas tu kata masyarakat yang membaca ni masyarakat yang hidup, masyarakat yang berilmu ni, dia banyak baca. Ya, sebab kita sebagai manusia kita perlukan pada bacaan. Kan? Dengan membaca tu baru bertambah ilmu kita. Kita tak perlu pergi jauh ke negara-negara lain, dengan membaca pun kita dapat tahu maklumat. Ya, itu antara sebab. Tapi Nabi SAW tidak memerlukan kepada bacaan. Sebab tu yang Rasulullah sebut sebagai seorang yang ummi tak? Seorang yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Ya, pada kita betul. Orang yang tak tahu membaca, orang yang buta huruf, yang tak pandai orang bodoh. Kan? Bukan bodohnya tidak ada ilmu. Sebab apa? Dia tak boleh baca, tak boleh ni tak. Tapi bagi Nabi tidak. Itu bukan satu kekurangan. Kenapa? Sebab Nabi tidak memerlukan kepada bacaan dan juga penulisan untuk mendapat ilmu. Kerana Allah SWT dah download semua ilmu dalam diri Nabi, dah siap. Tak? Jadinya apa saja tu semua ilmu dah ada pada Nabi. Jadi sebab tu Rasulullah tidak berhajatkan pada bacaan. Kan? Sebab tu dalam peristiwa Hudaybiyah, bila mana perjanjian itu ditulis oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kan? Ya, bila mana ditulis kata Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad, kan? Daripada Muhammad Rasulullah, kan? Bila mana wakil kepada musyrikin Quraisy, kan? Ya, musyrikin Quraisy, dia kata apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim, okey, kami terimalah dengan nama Allah Maha Murah. Min Muhammad Rasulullah, ini kami tak terima. Kami tak iktiraf kau sebagai Rasul. Kami tak setuju. Padam balik.
Muhammad okey, Rasulullah kami tak iktiraf. Padam balik. Jadi bila mana Rasulullah suruh Ali, Sayyidina Ali padam kan, Sayyidina Ali padam balik Ali. Yang mana tadi Rasulullah tadi, Ali tak nak padam kan, dia tak nak padam. Rasulullah cakap dia padam balik Ali. Kau padam balik mana tadi perkataan Rasulullah, kau padam balik yang tu. Dia tak nak padam kan. Ali, kau tunjuk kat aku pada perkataan tu. Saudara, tunjuk dekat aku mana perkataan tu. Jadi macam mana saudara kan? Ali tunjuk, Allah tunjuk, okey Rasulullah ambil, Rasul padam kan. Rasul memang tak boleh, tapi ada pandangan tak boleh, tak tahu lah kan. Tapi itu sifat. Tapi dalam segi ilmu semua daripada Rasulullah. Tanya tentang apa pun kan, yang mana Rasulullah jawab. Kecuali perkara yang gaib akan diturunkan wahyu lah. Sebab tu bila mana perjanjian Hudaybiyah, bila mana Abu Bakar jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku wakili sahabat-sahabat ni, mereka semua tak setuju dengan isi kandungan perjanjian yang berat sebelah ini, lebih menyebelahi musyrikin berbanding dengan kita. Cuma aku nak tanya saja, adakah perjanjian ini adalah daripada engkau ataupun ini adalah wahyu Allah daripada Allah SWT? Maka Allah kata ini adalah daripada Allah SWT. Jadi bila sebut pada Allah, terima je lah kan? Terima je. Maka bila Allah terima, tak, perjanjian itu dia punya gencatan senjata 10 tahun, tak sampai 10 tahun. Perjanjian itu berlaku pada 6 Hijrah, tak sampai 10 tahun. Sepatutnya 16 Hijrah barulah tamat perjanjian. Tak sampai 16 Hijrah pun, 8 Hijrah ada orang dah mula dan melanggar perjanjian. Dengan sebab itu Rasulullah serang Mekah, Fatul Mekah pada tahun 8 Hijrah. 2 tahun je dah tuan. Buat kapi ni kan, memang buat musyrikin memang kan, tidak tepati janji ya. Terang kan? Kemudian dalam surah Ar-Rahman, Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci Allah, maha sucilah nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jadi kemuliaan pula. Betul saya kata tadi, dia punya typing error lah. Pemurah dia bukan pemurah, dia maha mulia kan. Kemudian Al-Azim. Al-Azim ni artinya yang maha agung. Ya. Kalau Allahu Akbar, Allah maha besar. Ya. Apa yang besar bukan tubuh badan besar, tapi kebesaran Allah SWT tu. Kan? Al-Azim, Allah maha agung. Bila sebut agung ni, mana ada 10 agung, seorang yang agung. Tadinya kehebatan, keagungan Allah tu, itulah yang esa tu. Kan? Jadinya Al-Azim artinya yang maha agung, merupakan sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 105. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Padahal Allah berhak menentukan rahmatnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah jugalah yang mempunyai limpah kurnia yang amat besar, yang amat agung, ya, Allah SWT. Sebab itulah ya, dalam ayat disebut Allah Ta'ala berhak menentukan rahmat kepada siapa yang dia nak bagi. Kita tak boleh petikaikan pun. Kadang-kadang kita tengok orang ni biasa je pun, tetapi setiap benda yang dia buat, semua benda yang dia haji semua dia dapat. Tapi aku ni rajin mari masjid, tak dapat macam tu. Dia aku tengok Jumaat je jumpa. Nah, tu pun Nabi Salam tu belah je. Aku yang sekolah minta tak dapat, minta apa tak dapat. Itu komplain tak. Kita mungkin tak tahu apa benda amalan yang Allah Ta'ala suka dengan dia. Allah Ta'ala nak bagi rahmat dekat dia. Dan jangan pernah kita melihat seseorang itu, kalau dia seorang pendosa, dia akan kekal dengan dosanya. Takkan. Jangan pernah kita berfikiran demikian. Nah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya, engkau Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kau nak, tapi aku yang akan bagi hidayah pada siapa yang aku nak. Kan? Jangan pernah kita melihat bahawa seorang tu kalau dia seorang pendosa, ini tak ada lah orang macam ni. Tengoklah tu, memang matilah, memang tak ada lah dia tu. Tak tentu. Ya muqallibal qulub, Allah SWT membolak-balikkan hati. Sabit qalbi ala dinik, tetapkan hati aku ya Allah dalam mentaati agama.
Allah Ta'ala boleh bolakkan hati. Kita mungkin hari ni baik, esok jadi tak baik. Allah, dia tak jin tu, dia tak jauh. Orang tu mungkin hari ni tak baik, esok berubah jadi baik. Itu memang tak mustahil, tak pelik pun. Itu saya sebut, Umar Al-Khattab, Abu Sufyan, yang geng-geng memang musuh Islam dulu, budak memang jahatnya orang. Allah bagi, tak ada masalah. Sebab itulah itu cuma just andaian ni lah, kan? Tapi begitu dia ada hadis pun sebut, kan? Ada hadis pun dah sebut manusia ni sebab dia sampai umur 40 lebih ke atas, kalau dia masih lagi tak nak buat perubahan diri, dia kekal, kan? Kalau masih dalam umur dia lebih sampai 40 tahun, dia tidak ada pernah ada berniat nak berubah diri dia ni. Sebab bila sampai 40 tahun lebih, dia rasa apa tuan-tuan? Kalau 40 lebih tu dia tetap senang, tetap bahagia, tetap okey, sakit pun tak ada sangat. Oh, okey ya. Selama ni aku buat amalan macam ni aku dapat, konsisten dah dengan tu, dia rasa selesa dah dengan tu. Kan kalau jadi jarang semayang, jarang puasa, tapi hidup senang, sakit pun kurang. Okey ya. Maksudnya biarlah aku maintain macam ni, dia kekal lah. Sebab dia rasa selesa. Tapi kalau dia dengan belajar ilmu, maka dia sedar, oh Allah, rupanya macam ni salah. Yang 40 tahun tadi yang disebut, kalau dia masuk 40 tahun tak berubah lah sampai sudah tu, bila mana dia tak ada hati pun nak menambah ilmu, tak ada hati pun nak orang kata apa, nak cari kebaikan, dia akan kekal lah macam tu. Kan tadi dia jumpa ada tua-tua dah karaoke kan, tak masalah lah kan? Masih lagi pakai seluar pendek, masih lagi duduk kedai kopi, tak ada apa nak buat, bulan-bulan puasa dah tunggu tak sembah, duduk saja tuan-tuan bulan puasa. Duduk kan, nak kata pergi bazar Ramadan pun tidak, duduk kat bus stop, duduk tunggu macam tu. Kan oh dah balik, rumah dah masak balik. Itu pun boleh jadi. Itu pun pelik lah. Nah, sedangkan usia kau macam tu, paling kau duduk berantas sepeda rumah, baca Quran atau buat benda yang baik lah kan. Tak ada, duduk saja je kan. Maksudnya itulah ya. Kesian orang macam ni kan. Bagi kalau kita jumpa pujuk-pujuk lah, pujuk mari masjid kan, sebab kita bimbang, takut ialah dia kekal macam tu. Tapi hidayah Allah Ta'ala tak ada masalah, Allah boleh bagi bila-bila kan. Ayah kepada Sayyidina Abu Bakar kan, makanya Allah Ta'ala bagi dia hidayah ketika usia dah lewat tua lah, Allah bagi. Kalau akhir masuk juga Islam ya, Abu Quhafah ya, masuk juga Islam. Jadi benda ni bila sebut tentang rahmat, hidayah pada siapa saja Allah berhak bagi, dan ikut suka Allah lah, yang mana kita pun tak tahu. Yang kita kena minta Allah Ta'ala kekalkan hidayah dalam diri kita. Itu yang kita minta selalu, ya Allah kau kekalkan hidayah diri kita ya Allah ya. Kemudian dalam surah Asy-Syura ayat yang keempat, wa huwal aliyyul azim, dan dialah yang maha tertinggi keadaannya, lagi maha besar kekuasaannya. Dan dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang 74, wasabbih bismi rabbikal azim. Oleh yang demikian, wahai orang yang lalai, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar, sebagai bersyukur akan nikmat-nikmatnya itu. Ya, puji Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah pun anjurkan kita bila kita naik tempat tinggi kan, kita ucapkan takbir Allah Akbar. Bila kita menurun, puji Allah kan, subhanallah kan, antara zikirnya, zikir naik tempat tinggi yang juga ni. Jadi bukan semestinya kita naik bukit, pergi ke Merah Highland, turun bukit, kemudian baru kita baca tak. Ada mana-mana tempat tak. Kadang-kadang kita di pejabat ke naik tangga tak, naik tangga kan, malah naik lift, naik tangga kan, Allah tu boleh tak. Amalan sunnah. Kadang-kadang pada kita anggap benda ni biasa je kan, padahal beza ya, amalan sunnah dengan amalan yang kita buat biasa ni tak sama nilai dia. Di antara nama-nama Allah ialah Al-Afu, Maha Pemaaf. Dalam hadis riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu, kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu memohon ke hadrat Allah, memohon kemaafan, kesihatan, keselamatan dari penyakit, ujian dan cobaan, dan mu'afah,
Ya, diselamatkan dari gangguan dan mengganggu orang lain. Ya, mengganggu orang lain. Jadi ya, bila nak, maksudnya kita ganggu orang pun tak boleh, orang ganggu kita pun tak boleh tak. Kan? Semalam kita baca apa tuan-tuan? Dalam mahkamah tersebut, orang yang menggoda isi orang lain tak dikira sebagai kesalahan tak. Kalau orang tu dia mengorat bini orang, dia tidak dikira sebagai satu kesalahan jenayah. Maka kita pun kata apa, ish tu tak. Yalah, sebab kan dia ibarat macam ni tuan. Orang yang tak solat, tak, dia pun tak boleh dakwa orang mahkamah pun. Itu urusan Tuhan lah. Kan? Tak semestinya semua benda kena detailkan macam tu. Tetapi dosa tak dosa dia buat tu. Benda yang dia buat tadi tu. Tak? Dia memang tak boleh dakwa di mahkamah dunia, memang tak boleh. Kan? Dari segi proof ke apa semua, dia buat dosa ni, kan? Mungkin di dunia ada benda yang tidak didakwa di dunia. Kan? Mengumpat orang ke, kan? Dia tak ada isu itu. Tapi dosa tak dosa. Kan? Tidak, memang orang yang tak solat, katakan dia memang tak semayang punya orang. Hari ni ramai orang yang tak semayang didakwa di mahkamah. Tak ada pun. Tetapi dosa tak? Dosa. Itu cerita dia. Kan? Ataupun baru kata kalau bahasa kasar sikit, kalau orang tu dia pakai tahi pun katakan, boleh dakwa ke mahkamah tak? Kan? Tapi kau tengok sendiri lah perbuatan tu. Bukannya kita kata, oh dia tak dakwa di mahkamah, benda tu halal. No, dia tetap tak halal. Tetap berdosa. Meruntuhkan rumah tangga orang. Dalam hadis dah sebut, ya, ada satu istilah diberi, orang yang meruntuhkan rumah tangga orang ni dosa dia cukup besar. Kan? Cukup dah dengan hadis tu, dah ada dah, bukan yang tak ada. Cuma dari segi bentuk pendakwaan itu je. Ya. Dalam hadis dah sebut memang ada dosa besar meruntuhkan rumah tangga orang. Bukan itu orang yang dah kahwin. Ya. Dalam hadis itu sebut la yakhtubu ala khidbati akhihi. Jangan kamu meminang di atas pinangan orang lain. Itu pun tak boleh. Kita dah hantar cincin pada perempuan ni, si PA ni, contoh nama dia dah hantar cincin siap dah, hantar cincin rotan kat dia, bagi tahu, bagi hukum maknya, kata ni nak pinang anak tuan. Dia dalam proses pinangan. Orang lain tak boleh kacau lain, tak boleh potong lain, sebab dia pinang. Kecuali dengar-dengar suk dari sebulan pinangan ditolak. Oh, dia ditolak, dan pergi kedai pongen tu, capai cincin, bagi hantar tu. Dia dengar kata anak pakcik tu dah betul-betul ni tak jadi tolak pinang. Ya betul, ni saya nak hantar pula. Boleh. Itu dalam fiqah pun ada. Kalau barang orang yang dah tempah dan dia dah bayar deposit pun, kita tak boleh ambil barang tersebut walaupun kita tawarkan harga yang tinggi. Tak? Itu berjalahi, semua berjalahi. Ya, itu pun tak boleh dia pula meruntuhkan rumah tangga orang dah. Itu memang haram, memang dosa besar lah. Kan? Kita nak pinang di atas pinangan orang pun tak boleh, ditegah. Ini kan pula ambil hak orang yang betul-betul hak suami dia untuk jadikan isteri dia. Lagilah dosa. Tapi orang dunia apa tak? Tak apalah, di dunia kau lepas lah. Jadi janganlah kita salah faham bila sebut benda ni tak didakwa mahkamah ni, habis kan? Dosa tetap dosa. Kan? Sebab benda ni dia abstrak. Kita tak boleh kata dia goda dia. Kadang-kadang kalau tepuk sebelah tangan takkan bunyi tak? Kalau tidak ada. Tapi itulah kata, benda ni nak dibuktikan. Jadi benda tu susah lah. Tapi dosa tetap dosa lah. Bukan kata benda tu boleh halal, tak halal. Ya, macam saya cakap tadi lah, berapa ramai orang yang tak semayang yang tidak didakwa. Tapi dosa tak dosa. Kau jawab dia kepada Allah SWT. Kemudiannya dalam surah Asyura, surah apa tadi? Ini Al-Afu kan. Kemudian dalam hadis sebut salullahal afwa, ya, wal afiyata wal muafah. Mintalah kepada Allah kemaafan, afiat, keafiatan, dan muafah, iaitu tadi menjauhkan daripada kita ni menyusahkan orang dan kita ni mengganggu orang lain. Diri kita disusahkan dan kita juga menyusahkan orang lain. Minta jauh yang tu. Al-Hadis. Kemudian ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan sifat al-afu ialah sebagai berikut. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.
Surah An-Nisa ayat 43. Kemudian fa innallaha kana afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha pengampun, lagi Maha berkuasa. Afuwan qadira, sesungguhnya Allah Taala adalah Maha Pemaaf lagi Maha berkuasa. Iaitu surah An-Nisa ayat 149. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-60, innallaha la'afuwun ghafur, dan pada itu ingatlah sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan dalam surah Asy-Syura 25, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan dialah Tuhan yang menerima taubat dari hamba-hambanya yang bertaubat serta memaafkan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Sebab Allah Ta'ala ni Maha Pemaaf. Sebab tu Allah anjurkan, bila mana Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah, 10 akhir Ramadan ni ya Rasulullah, apa amalan aku nak buat? Meminta doa, baca doa ni, Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu anna. Sebab maaf ini dia paling tinggi ya. Sebab Allah Ta'ala bila dia maafkan kita, dengan rekod-rekod kita pun dia padam terus, seolah-olah kita tidak pernah melakukan dosa tersebut. Kita nak minta maaf. Tinggi tu dia nilai. Di antara nama-nama Allah ialah As-Sattar, artinya yang menutupi keaiban. Dan rahsia hamba-hambanya, Allah yang maha mengetahui segala keaiban, kesalahan, kederhakaan dan kemaksiatan yang dilakukan hambanya. Akan tetapi dia pula yang menutupi segala keburukan hamba-hambanya. Hamba-hambanya buat maksiat di tempat-tempat tersembunyi, Allah tutup, tak buka, tak nak cerita. Dosa-dosa peribadi ini kan, ditutup. Innallaha hayyun satirun yuhibbu al-haya'a wasitru. Sesungguhnya Allah SWT bersifat hayyun. Hayyun ni maha hidup, dan satir yang maha penutup, menyukai sifat pemalu dari berbuat jahat. Malu nak buat jahat pun boleh dapat pahala tak? Kan? Dan menyenangi orang yang suka menutupi rahsia, orang yang menjaga rahsia ni. Kan? Sebab tu bila mana satu kita pegang apa saja rahsia bila kawan kita, apa saja tak, makanya peganglah. Itu adalah amanah. Kecuali rahsia yang melibatkan kepentingan umum, dia ambil hak orang ramai, itu makanya ini kita tak perlu, kita nak amanah kat sini lah. Sebab melibatkan harta, tak melibatkan kepentingan orang awam. Tapi dekat dosa peribadi dia cerita pada kita dulu, aku dulu macam ni, kita itu simpan, itu amanah tu. Kan? Cuma kita nasihatkan dia, kau berubahlah tak. Hadis kursi riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i dan dari Ya'la bin Umayyah. Oleh kerana itu kita dianjurkan untuk sering berdoa kehadrat Allah SWT. Allahumma asturna bi sidrikal jamil. Ya Allah, tutupilah kami dengan tiraimu yang indah. Kan? Jangan Allah buka aib kita. Sebab tu dia sebut tak, kalau aib itu, dosa-dosa kita itu berbau, memang masjid tak penuh lah, tak ada orang lah mari masjid. Kalau dosa kita berbau tak, bagi sebelah, ni macam, ni dosa mengumpat rasanya ni. Boleh tahu tak? Ni dosa ni judi ni kan, boleh tahu kan. Ni dosa apa ni? Ni dosa skodeng, ada juga kan. Kalau berbau dah, macam buah durian tak, orang buah mangga bau, jadi pakat tak mari lah, tak datang lagi masjid. Allah tutup aib kita sebab tu, dia datang sebab tu kita muka confident tak. Kita tak ada rasa apa, masuk masjid tak rasa apa tak. Tapi kalau Allah buka aib kita, nak mari pun malu. Kan? Takut tiap pakai pun tutup habis semua lah. Di antara nama Allah yang lainnya ialah Al-Ghaffar dan Al-Ghafur dan Al-Ghafur. Artinya yang menutupi kesalahan hambanya dengan pengampunan. Hal ini dikemukakan dalam ayat-ayat sebagai berikut. Wallahu ghafurun halim. Kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar, lagi Maha Lemah Lembut.
Allah tu Al-Halim sifatnya, ada lembut, ya. Al-Maidah ayat 101. Rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Tuhanmu Maha Pengampun lagi melimpah-limpah rahmatnya. Al-Kahfi ayat 58. Wa huwar rahimul ghafur, dan dialah jua yang Maha mengasihani lagi Maha Pengampun. Surah Sabah ayat yang kedua. Kemudian dalam surah Al-Fatir ayat 28, innallaha azizun ghafur, sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Ya, pengampunan, kemaafan kita minta. Sebab tu dosa ini ialah pengakuan kita di hadapan Allah, bukan pengakuan kita di hadapan orang. Kecuali masuk mahkamah lah, langgar trafik ke apa semua, tak buat jenayah ke, itu pengakuan tu depan mahkamah lah. Tapi dosa-dosa peribadi kita ni, dosa-dosa yang melibatkan perkara agama, dulu kita jarang solat, dulu jarang puasa, kita buat pengakuan depan Allah. Ya. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, dan sesungguhnya aku yang amat memberi ampun kepada orang-orang yang bertaubat serta beriman dan beramal saleh, kemudian ia tetap teguh menurut petunjuk yang diberikan kepadanya. Surah Taha ayat yang ke-82. Kemudian dalam ayat seterusnya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar, Tuhan yang mencipta serta mentadbirkan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, yang Maha Kuasa lagi yang sentiasa mengampuni dosa hamba-hambanya. Surah Sad ayat 66. Dalam surah Ghafir ayat 42, wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar, padahal aku mengajak kamu beriman kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Kemudian dalam surah Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, sesungguhnya aku berkata kepada mereka, pohonlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah Ia Maha Pengampun. Surah Nuh ayat 10. Bila mana? Ya, surah Nuh ada pun keampunan ni lah. Kita nak tambah rezeki, nak minta Allah murahkan rezeki pun minta ampun. Ya, apa saja masalah minta ampun. Bila sebut istighfar ini bukan hanya tentu kita ketika kita buat dosa sahaja. Kita berhajat apa-apa minta ampun pada Allah Ta'ala. Bila mana, ya, Nabi Nuh tak, bila mana kaum dia tak hujan lama, tak turun, Nabi Nuh kata apa pada kaum dia? Minta ampun pada Allah. Dan rezeki tak bertambah, minta ampun pada Allah. Patutnya minta ni kan. Ya, kalau tanaman tak berjadi, minta ampun pada Allah. Ya. Sebab tu dalam kita solat, ya, solat apa? Kita solat yang kemarau kan, minta pada hujan turun nak. Ya. Makanya dalam solat itu, ya, dianjurkan kalau kita ada haiwan, bawa sekali, kambing, lembu apa semua bawa sekali. Sebab haiwan ini minta ampun pada Allah Ta'ala. Rendahkan diri kita. Bila kita minta ampun pada Allah, kita rendahkan diri. Sebab itulah kita sebut kekurangan kita. Kan? Ya Allah, sungguhnya aku ni hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Seperti benar Rasulullah mengadu pada Allah Ta'ala. Ketika mana baginda dihalau keluar daripada Taif. Rabbi inni ashku ilaika min da'fil quwwati. Ya Allah, aku mengadu padamu, ya Allah, lemahnya aku ni, ya Allah. Lemahnya strategi aku ni. Mengaku, sebutkan kelemahan diri dan muliakan Allah Ta'ala. Ya Allah, Engkau lah Maha Pengampun, Engkau lah Maha Mulia, Engkau yang Maha semua. Aku ni hamba-Mu yang berdosa, ya Allah. Aku ni hamba yang, itu kaedah doa. Enggak, bukan doa tu kita sebut kita bagus. Ya Allah, aku dah buat ni, ya Allah, aku dah buat macam ni, ya Allah, kenapa tak dapat lagi, ya Allah. Aku kau cakap macam ni, semua dah buat dah, kenapa tak dapat lagi, ya Allah. Itu Allah tahu. Dan tapi Allah nak kita mengaku kelemahan diri kita. Ya, letakkan. Kenapa tuan? Sebab Allah Ta'ala letak kita, engkau tu hamba, aku ni Tuhan. Ya, hamba 100% dalam genggaman tuannya.
Atas aku aku nak bagi. Bila aku nak bagi. Aku bagi bila engkau perlukan. Bila engkau hendak. Kita kena ingat itu. Allah Ta'ala bagi apa yang kita perlu, bukan apa yang kita hendak. Kalau kita hendak tuan-tuan, memanglah rumah kita nak 10 tingkat. Kita nak kereta, kita bersusun menjala rumah. Kalau ikut hendak kita lah. Hendak tu nafsu. Tapi Allah Ta'ala bagi apa? Apa yang kita perlukan. Nah, kau perlukan kenderaan yang bersisi 850 je. Tak payah pakai 2.0 punya horsepower. Sebab 850 pun okey untuk kau. Dapat hantar anak pergi sekolah, dapat ambil orang rumah balik kerja. Takut-takut kau pakai yang enjin 2.0, kau tembus sampai ke Thailand sana tu. Bukan tentu kau ni. Bukan tentu kau ni. Allah tahu. Allah Maha tahu, mengetahui lah. Ini kalau kau bagi dia 2.0 punya enjin ni, tembus sampai ke Hanyai lah. Pergi masjid Hanyai tu. Cari bini baru. Tak payah. Kau cukup je 850. Nah, mujurlah upgrade sikit dulu 660 naik 850. Okey lah tu. Allah tahu. Sebab Allah Ta'ala bagi apa yang kita perlu. Kalau ikut apa yang kita hendak, macam-macam. Jet pribadi pun kita nak. Padahal gaji 1,500 je pun. Dia punya nak tu dia macam. Sebab nafsu terus-terus sebut. Manusia ni, kalau dia beri dia satu gunung emas, dia pasti akan minta gunung yang kedua. Pasti. Bagi dia 2 gunung emas, dia pasti akan minta yang ketiga. Itu kata nafsu. Jadi Allah Ta'ala cukuplah kau. 850 okey lah. Esok tambah anak, esok kita naik sikit lah 1.5. Sudahlah. Tak payah lebih-lebih lah. Kan? Tahu. Kan? Sebagai penutup, marilah kita sama-sama berdoa. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antal azizul ghaffar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya Allah, maafkanlah dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Perkasa dan benar-benar Maha Pengampun. Maha suci Engkau, dan dengan pujian dan syukur kepadamu kami bersaksi tiada Tuhan melainkan Engkau. Kami mohon kemaafan dan keampunanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, sudah selesai mengupas kitab Hadis Qudsi yang ditulis pada 4 April 1973, selesai pada 1 Ogos 1975. Jadi setelah kita syukur kepada Allah Ta'ala, semoga apa yang kita telah baca, kita fahami, kita dapat amalkan dan sampaikan dalam kehidupan kita, insya-Allah.